Kelang, Shah Alam dan Kuala Selangor akan mengalami gangguan tengah air tidak berjadual bermula Isnin. Ini perkembangan yang baru kami terima sebanyak 9 kawasan di wilayah Kelang dan Kuala Selangor akan mengalami gangguan tengah air tidak berjadual bermula. Ombak pagu yang melanda Asia pada April lalu meningkat sekurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafi bin Zaid. Nombor matrik saya AA212360. Saya merupakan ketua kumpulan bagi kumpulan FYP A37 di bawah penyelaras projek Puan Nur Faizullah binti Hamid. Tajuk FYP kami pada kali ini adalah Sistem Penuaian Hujan Dua Fungsi. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Muhammad Azhar bin Hamdan dan Nur Akmal Hafiz bin Afendi. Nama saya Muhammad Azhar bin Hamdan, nombor matriks AA21368 daripada kumpulan A37. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal Hafiz bin Afendi, nombor matrik AA210492. Saya tahun 2 mengambil jurusan Diploma Kejuruteraan Awam. Latar belakang kajian yang diperoleh daripada kajian ini adalah gas rumah hijau seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida mempunyai keupayaan untuk memerangkap sinaran haba suria sekaligus menghalangnya daripada terlepas ke permukaan bumi. Akibat fenomena ini membawa kepada pemanasan global. Dengan menggunakan zinc, sinaran haba daripada cahaya matahari boleh diserap dan seterusnya dipancarkan ke angkasa. Hal ini mengakibatkan suhu di dalam rumah semakin meningkat dari masa ke semasa. Adalah penting untuk memastikan pengudaran yang betul di dalam rumah untuk mengurangkan keterukan isu ini kerana pengumpulan haba di dalam rumah boleh berterusan jika tidak ditangani dengan sewajarnya. Kenyataan masalah kajian kami iaitu yang pertama, kajian kami tertumpu di kawasan luar bandar. Kedua, sukar untuk mendapatkan sumber air bersih untuk kegunaan sumber seharian. Yang ketiga, ketidakmampuan dalam membiayai bil elektrik yang mempunyai golongan isi rumah yang ramai. Yang keempat, peningkatan suhu di dalam waktu panas sehingga menyebabkan lebih kerap menggunakan bil elektrik yang menyebabkan tidak langsung akan menyebabkan kadar bayaran yang lebih tinggi. Sebagai contoh, untuk kegunaan kipas dan elektrik penghawa dingin yang mempunyai kos pembiayaan yang tinggi. Objektif yang pertama adalah untuk memastikan satu sistem penuaian air hujan dan penjanaan tenaga elektrik semula terjadi. Yang kedua adalah untuk menganalisa sistem yang dimahukan dapat membekalkan tenaga elektrik pada mantel lampu. Objektif yang terakhir adalah untuk menggunakan air tadahan yang berfungsi sebagai penunjuk atap rumah ketika cuaca panas. Okey, seterusnya saya akan sambung mengenai skop kajian. Tujuan utama kajian ini adalah bagi melihat kemampuan aliran air hujan bagi penjanaan tenaga elektrik yang berskala kecil. Dalam konteks ini, tenaga yang dijana adalah khususnya untuk penyalaan barang elektrik yang memerlukan voltan kecil seperti mentol dan lampu pendaflor. Oleh itu, sistem yang akan dihasilkan ini akan menggunakan konsep air yang dikumpul daripada air hujan dan akan digunakan pada musim panas untuk disemburkan ke atas bumbung bagi memastikan suhu di dalam rumah itu sejuk. Baik, seterusnya kita beralih kepada bab 2 iaitu kajian literature. Yang pertama adalah kelebihan penggunaan tenaga hidroelektrik. Yang kita boleh lihat di sini adalah tenaga yang alternatif yang boleh dipercayai dan konsisten. Seterusnya dapat memberi manfaat kepada kehidupan akuatik dan akhir sekali merupakan tenaga yang bersih. 2.1 Konsep kelestarian. Konsep kelestarian boleh dikaitkan dengan pemeliharaan dan pemulihaan alam sekitar agar dapat mencapai keseimbangan alam semula jadi. Kelestarian alam sekitar ialah tanggungjawab untuk memelihara dan memelihara alam semula jadi sekaligus melindungi ekosistem global agar kesihatan dan kesejahteraan tetap terjamin pada masa hadapan. Definisi sistem penjanaan hidroelektrik. Hidroelektrik merupakan peranti yang menukar tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik terhasil daripada pemotongan flux magnetik oleh pengaliran pada sesebuah penjana. Ketiga, pembagi memudahkan penyelarasan nilai tersebut ditetapkan dalam pada kadar 11 kV jana kuasa elektrik terma dan stesen jana kuasa elektrik gas. Seterusnya adalah peranan air dalam kehidupan. Air merupakan sumber utama yang berperanan penting. Air berdalur yang terdiri daripada oksigen dan hidrogen dan air juga berperanan dalam struktur kebinaan. Seterusnya, penggunaan hidroelektrik dalam peralatan elektrik merupakan tenaga yang boleh diperbaharui. Tumpangan loji hidroelektrik terdiri daripada beberapa generator disambung ke talian kuasa menara. Dan akhir sekali adalah perkembangan sistem penyejuk. Kipas angin penyejuk sebagai alatan elektrik dan angin luar adalah secara semula jadi. Seterusnya, penyejuk adalah menjadi tumpuan sebagai penyegak angin panas.
Penghawa dingin merupakan alat penyejuk namun tidak flexibility kerana kos pemasangannya yang agak mahal dan tidak mesra. Seterusnya, sistem penyejuk atap rumah atau home radiator. Fungsi sistem penyejuk atap rumah ini ialah bertindak sebagai ejen penyejuk pada bahagian atap rumah. Bahan-bahan yang diguna pakaikan dalam pembuatan sistem penyejuk ini adalah selamat dan mesra alam. Oleh itu, tidak ada pencemaran yang serius akan berlaku di samping dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Ia juga mengutamakan penjagaan alam sekitar. Baik, mari kita lihat definisi kitaran air hujan pula. Air merupakan air yang tersejat daripada permukaan air dan daratan, merupakan proses kitaran air hujan di kawasan iklim separuh lembap, latitud subtropika dan tropika dengan taburan hujan antara 750 sehingga 1250 mm setahun. Kadar isi padu air hujan yang turun adalah tidak sama di setiap tempat berdasarkan kedudukan geografi di sesuatu kawasan. Penerimaan air hujan pula adalah tidak sekata sungguh pun bagi sesebuah negara ataupun bangsa. Seterusnya adalah penyelenggaraan sistem penuaian air hujan. Projek ini menggunakan air hujan yang dituai di rumah hasil daripada tadaan air hujan untuk pemberian tenaga haba dan penyejuk bangunan. Pembersihan secara manual di tempat tinggal hendaknya dilakukan agar air disimpan tidak terjejas oleh bahan pencemaran maupun haiwan perosak yang mendatangkan keburukan kepada penghuni. Contohnya, di Bangladesh, pengurusan sistem air tadahan masih tidak sistematik membawa kepada kekotoran tangki simpanan di permukaan bawah tangki yang menyebabkan ledakan, bekalan dan kos pembersihan yang agak tinggi. Pengurusan sumber air bersepadu merupakan konsep yang logik dan menarik secara intuitif bertujuan sebagai badan organisasi yang menguruskan sumber air dengan cara yang holistik dan komprehensif. Tangki simpanan air komprehensif sebagai bekalan air yang boleh diakses untuk menjadi alternatif yang mampan untuk bekalan kegunaan air tersalur air. Berdasarkan kajian yang diperolehi iaitu Jerman menunjukkan bahawa potensi penjimatan air bersih beri sesebuah rumah adalah berbeza dari 30% hingga 60% bergantung kepada saiz kawasan pengumpulan air tajahan. Yang ini menunjukkan bahawa tangki simpanan air mempengaruhi kegunaan air seharian. Sistem akuifer tangki simpanan air yang boleh dikumpul semula jadi. Penapis air hujan dapat mengurangkan banjir selepas mengenal pasti kawasan yang terdedah kepada bencana banjir. Sesuai untuk kawasan yang mempunyai masalah ekonomi dan kawasan yang mempunyai masalah krisis air. Sebagai contoh, kawasan yang mempunyai krisis air boleh menggunakan tangki simpanan sebagai alternatif yang mampan untuk menampung kegunaan air. Metodologi kajian. Yang pertama, kami memulakan kajian kami. Yang kedua, kami mencari penyataan masalah untuk membuat kajian kami agar berjalan dengan lebih lancar. Yang ketiga, kami mencari kajian literatur daripada kajian-kajian lepas yang pernah dilakukan. Yang keempat, kami membuat metodologi kajian. Seterusnya, kami membuat objektif kajian. Kami membuat 3 objektif kajian untuk memulakan kajian kami. Iaitu pertama, mereka bentuk model. Perincian iaitu menggunakan software AutoCAD bagi sistem penuaian air hujan. Objektif yang kedua iaitu ujian arus elektrik. Kami menggunakan alatan ujian voltan untuk menggunakan multimeter digital bagi mendapatkan arus aliran air. Yang ketiga, objektif kajian. Kami membuat sistem penyejuk untuk menyejukkan atap bumbung rumah. Alatan ujian yang digunakan iaitu meter persekitaran untuk mengukur suhu sekeliling. Yang seterusnya, kami membuat data analisis berdasarkan ujian yang kami lakukan. Yang keempat, yang seterusnya, kami membuat kesimpulan dan cadangan. Akhir sekali, kajian kami. Mari kita lihat bahan yang digunakan pula. Yang pertama adalah turbin. Turbin yang digunakan adalah jenis aliran silang berskala kecil yang tidak memerlukan tekanan aliran air yang kuat. Turbin aliran silang ini dipilih kerana untuk 1.75 hingga 200 meter, turbin ini mampu menghasilkan tenaga elektrik antara 5 hingga ke 100 kW dan pada skala yang lebih tinggi yang akan mencapai sehingga 3 MW. Yang kedua adalah tangki simpanan. Sebagai tangki simpanan air hujan, tangki ini dipilih jenis politena dan direka dengan ketepatan tinggi yang tiada toksik. Tangki khas ini yang bercirikan tahan terhadap cahaya matahari, serangan kimia, perubahan suhu semasa dan keadaan cuaca. Dan seterusnya, yang ketiga adalah jaringan penapis. Sebagai penapis bahan bendasing, saiz yang digunakan adalah antara 30 mm panjang hingga ke 30 mm lebar.
Untuk pam air yang keempat adalah untuk menggerakkan, memampatkan dan memindahkan air. Terdapat beberapa jenis pam air yang tersedia, antaranya adalah pam jet, pam emparan, pam gear, pam plastik, pam graviti dan pam impulse, bergantung pada jenis kegunaan. Dan akhir sekali yang kelima adalah penyembur air. Digunakan sebagai menyiram tanaman, di samping juga mengawal habuk bawaan udara. Sistem penyembur air membolehkan penggunaan air di bawah tekanan tinggi dengan bantuan pam. Air dibebaskan seperti air hujan. Objektif pertama bagi iaitu mereka bentuk model. Kami menggunakan aplikasi All Software AutoCAD untuk melukis, iaitu mendapatkan pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Bahan utama bagi mereka bentuk model iaitu yang pertama pipe PVC, atap zinc, turbin, pam air dan tangki simpanan. Okey, untuk objektif yang kedua, ujian arus elektrik, kami menggunakan alat multimeter digital untuk mengesan arus. Arus yang diperoleh adalah dalam bentuk volt untuk mengambil bacaan arus elektrik yang terhasil daripada putaran turbin. Objektif yang terakhir adalah sistem penyejuk untuk punggung. Ujian dijalankan dengan menggunakan meter persekitaran untuk merekod suhu punggung atap rumah. Suhu bacaan diambil sebanyak 3 kali dan direkodkan pada 3 waktu yang berbeza, iaitu jam 10 pagi, 12 tengah hari dan 3 petang. Bacaan direkodkan selepas penyembur air dibuka selama 5 minit. Perbezaan suhu sebelum dan selepas penyembur air dibuka direkodkan dan dicatat. Okey, seterusnya kita beralih kepada konsep reka bentuk model. Sistem ini berfungsi mengumpulkan air hujan. Air hujan yang turun mengalir terus ke tangki simpanan. Turbin yang dipasang sebelum tangki simpanan akan berputar dan menjangsikan arus elektrik. Arus tersebut akan dialihkan ke bateri terlebih dahulu sebelum disambungkan pada lampu di dalam rumah. Baik, seterusnya kita beralih kepada bab 4, iaitu analisis data. Seperti yang kita boleh lihat adalah analisis mengenai ujian arus elektrik. Ujian ini diambil sebanyak 3 kali bacaan. Bacaan pertama, bacaan peratannya adalah 0.020 volt. Bacaan kedua adalah 0.122 volt. Dan bacaan ketiga adalah 0.133 volt. Seperti yang kita boleh lihat, bacaannya semakin meningkat dan ianya bagus, menunjukkan bahawa terdapatnya kehadiran arus. Ujian kedua iaitu ujian suhu yang dilakukan bagi mencapai objektif yang ketiga. Bahasa yang diambil iaitu sebanyak 3 kali, iaitu pada 10 pagi, 12 tengah hari dan jam 2 petang. Nilai bacaan akan direkodkan sebanyak 3 kali dan kami akan mengambil nilai bacaan purata. Bacaan sebelum pada jam 10 pagi iaitu 31.5 dan bacaan selepas iaitu 30.5. Nilai perbezaan yang diperolehi iaitu sebanyak 1.0 darjah Celsius. Nilai purata untuk jam 12 tengah hari, nilai sebelum iaitu 34.6 darjah Celsius dan nilai selepas iaitu 33 darjah Celsius. Nilai perbezaan suhu yang diperolehi iaitu 1.6 darjah Celsius. Nilai sebelum pada jam 2 petang iaitu 32.3 darjah Celsius. Nilai selepas iaitu 31.3 darjah Celsius. Nilai perbezaan yang diperolehi iaitu sebanyak 1.0 darjah Celsius. Kesimpulan yang diperoleh adalah, berdasarkan maklumat yang diberikan, terbukti bahawa 2 jenis ujian telah dijalankan untuk memenuhi objektif tertentu. Ujian pertama adalah bertujuan untuk menentukan kadar voltan yang diperoleh oleh turbin dengan mengambil 3 bacaan berbeza. Ujian kedua adalah melibatkan pengukuran suhu punggung sebelum dan selepas turbin dibuka pada waktu yang berbeza dalam sehari. Berdasarkan data yang diberikan, bacaan ketiga bagi voltan turbin melebihi purata 2 bacaan pertama. Selain itu, perbezaan suhu sebelum dan selepas pembukaan turbin menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada pukul 12 tengah hari iaitu 1.6 darjah Celsius berbanding bacaan yang diambil pada pukul 10 pagi dan 2 petang masing-masing 1 darjah Celsius. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa objektif bagi projek ini telah berjaya dicapai. Walau bagaimanapun, tanpa rujukan khusus tambahan atau butiran lanjut mengenai eksperimen ini, ia menjadi mencabar untuk memberi analisis yang lebih mendalam bagi menyokong penemuan ini. Thank you. Don't fake it, fake it, fake it.